Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin sekalian rahimakumullah. Tuan-tuan, kaum muslimin sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada tengah hari Jumaat ini 25 Jamadul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 28 Januari 2022. Kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk kesihatan, keafiatan dan kesempatan untuk kita sama-sama berada di rumah Allah ini, di surau Al-Falah IPK Perak ini, untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu Jumaat yang mana kita telah pun laksanakan di surau Al-Falah ini sejak beberapa bulan, sejak hampir 2 tahun sudah. Sejak tengahan tahun 2020 kita mengadakan solat Jumaat di surau Al-Falah IPK Perak ini. Dan alhamdulillah tuan-tuan menyahut seruan kita untuk sama-sama mengawalkan diri hadir di surau Al-Falah IPK Perak ini. Walaupun waktu masuknya waktu solat fardu zuhur sekarang ini agak lewat jugalah, sekitar jam 1.30 tengah hari. Tapi tuan-tuan mengambil
peluang untuk mengawalkan diri hadir ke rumah Allah ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa orang yang mengawalkan diri hadir ke masjid untuk ke rumah Allah, masjid surau, untuk mendirikan solat Jumaat, itu pahalanya akan bertambah, akan bertambah apabila beliau dia mengawalkan hadir ke rumah Allah. Semakin awal dia hadir, semakin besar pahala. Digambarkan paling awal seseorang itu hadir, dia akan dikurniakan pahala sebesar seekor unta. Lewat sikit lagi, sebesar seekor lembu. Lewat sikit lagi, sebesar seekor kambing. Lewat sikit lagi, sebesar seekor ayam. Lewat lagi, sebesar sebiji telur. Kalau dah azan Jumaat berkumandang, tak ada dah kosong, mungkin kosong. Jadi tuan-tuan, ambillah kesempatan ni. Mungkin waktu ini pun dah sebiji telur dah buat pahala yang Allah Ta'ala akan bagi. Biasa kalau pukul 12 tu dah orang dah, kalau kirakan orang dah sibuk lah benda lain selain di pejabat ni, selain urusan kerja. Pukul 12 orang dah fikir nak solat Jumaat ataupun urusan-urusan lain. Jadi kita dikurniakan Allah kesempatan mendirikan solat Jumaat di surau kita ni, tak jauh dari tempat kita bertugas, bekerja ni, mudah nak sampai. Jadi eloklah kalau diawalkan, ataupun eloklah kalau kita bersegera menyegerakan diri kita untuk datang awal ke surau Al-Falah ini. Tuan-tuan yang dimuliakan rahimakumullah, bila sebut bab mengawalkan diri solat Jumaat itu tadi, bukan kerana semata-mata kita nak mengejar pahala, tetapi kerana kita nak melaksanakan amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba. Apa dia tuan-tuan? Allah SWT sebut dalam satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Al-Azim. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu, jin dan manusia itu, melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Jadi kita sebagai manusia ni, manusia Muslim ni, dah tentulah Allah Ta'ala beri satu amanah sebagai khalifah di atas muka bumi. Pertama-tamanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menghambakan diri kepada Allah SWT. Jadi bila menghambakan diri kepada Allah SWT itu dah tentulah Allah Ta'ala suruh apa-apa kita akan buat. Allah Ta'ala larang apa-apa kita akan tinggalkan, kita akan jauhkan, kita akan elakkan, kita akan hindarkan. Jadi bila Allah Ta'ala suruh kita semayang Jumaat, macam yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita selalu dengar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah
fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Surah Azim. Wahai orang beriman, apabila dipanggil sekalian kamu mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah SWT dan tinggalkan urusan jual beli dalam kurungan dan semua urusan dunia. Bukan takat jual beli. Kalau kita pakai makna jual beli saja, maknanya orang pejabat tak apa, tinggal jemaah pun tak apa, sebab tak masuk pun dalam ayat Quran. Allah Ta'ala tak kata pun wazarul idarah, tak ada contoh. Dan tinggalkanlah pejabat, tak ada. Allah Ta'ala sebut wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Pasal apa? Sebab kekuatan ekonomi sebenarnya terletak pada kegiatan jual beli, kegiatan perdagangan. Jadi itu yang Allah Ta'ala suruh, maka kita buat. Janganlah mencipta 1001 alasan untuk meninggalkan perintah Allah SWT, untuk meninggalkan amanah yang diberikan Allah SWT berikan. Juga amanah sebagai seorang hamba Allah ini termasuklah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, iaitu mendirikan, menegakkan agama, mendirikan agama dan jangan berpecah pada ini di dalamnya. Jadi disuruh bersatu padu dalam agama Allah. Dalam agama Islam kita tak dilarang berpecah belah. Wala tatafarraqu fihi, taklah sebut dalam Quran. Jangan kamu berpecah belah dalam agama Allah. Ini berpecah belah dalam agama Allah. Dan agama pun kita berpecah belah. Terjadilah tabdi', tasyrik dan takfir. Ada dalam masyarakat kita ni, masyarakat Islam kita, membid'ahkan, kemudian mensyirikkan, dan seterusnya, akhir sekali mengkafirkan. Jadi kalau kita mengaku kita ni hamba Allah yang memikul amanah yang diberi oleh Allah SWT, itu tidak akan berpecah belah dalam agama. Kita akan tegakkan agama dan tidak akan pecah belah, tidak akan berpecah belah dalam agama. Sebab apa tuan-tuan? Kita semuanya menghadap kiblat yang satu. Kita sujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Kan? Pergerakan solat kita pun sama, tak ada beza. Berdiri, rokok, sujud, salam, tak ada beza, semua sama. Walau di mana kita tinggal pun sama. Semayang itulah cara, tak ada beza. Duk, pergilah Rusia, semayang dengan umat Islam di Rusia, ikut cara semayang. Pergi ke China, jumpa bersolat dengan umat Islam China, sama je cara, tak ada beza. Tak ada pun umat Islam China semayang gaya Tai Chi, tak ada, sama je gaya. Kan? Pergi ke Jepun semayang dengan umat Islam Jepun, tu cara semayang. Tak ada pun cara semayang style judo, tak ada. Pergi Korea style taekwondo, tak ada. Tak ada. Pergi India style kabadi, tak ada. Oh, semayang dia lain style, Ustaz. Macam dia main kabadi, macam kabadi pula. Ada menari-menari, ada goyang-goyang buntut semua. Tak ada. Semayang sama je. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah, mengaku sebagai hamba Allah yang menerima amanah sebagai khalifah, kita akan tegakkan agama dan tidak akan berpecah belah dalam agama. Dan kita akan laksanakan amanah yang diberi kepada kita dengan sebaik-baiknya. Amanah sebagai hamba Allah, amanah sebagai seorang Muslim,
amanah sebagai seorang, kalau kita bekerjalah. Amanah sebagai seorang, kalau di rumah tangga sebagai seorang suami dan bapa. Kalau bekerja, amanah sebagai seorang ketua, seorang penyelia. Kalau di masjid, ada jawatan di masjid jadi imam, amanah sebagai seorang imam. Kalau di atas padang bola sepak dia jadi jurulatih, amanah sebagai seorang jurulatih. Kalau menang, syukur kepada Allah. Kalau kalah, mengaku atas kekurangan dan kelemahan, bukan beri 1001 alasan. Kalah beri 1001 alasan, bukan salah saya, salah pemain saya, tak cukup tenaga lah, main tak bersungguh lah. Kita sebagai jurulatih memikul amanah, kita kena mengaku kekurangan dan kelemahan kita, kesilapan kita. Sebagai seorang pemain bola sepak gitu juga. Bila menang, bersyukur kepada Allah. Bila kalah, akui kelemahan dan kekurangan itu. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan bola tak bulat. Jangan salahkan padang tak rata. Nah, itu maksud dia. Sebab kita memikul amanah. Bila kita memikul amanah, Allah SWT tunjuk kepada kita dalam surah An-Nas. Bila kita memikul amanah, apabila kita diberi kejayaan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih dan bertahmid dan beristighfarlah pada Allah SWT. Maknanya janganlah bila kita berjaya tu Yahoo, melonjak macam orang, macam kera kena belacan, lupa dunia, lupa segala-galanya, lupa kejayaan itu kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tak berjaya, maka kita mohon ampun pada Allah SWT dan mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku nampaknya tak berjaya melaksanakan amanah yang diberi. Maka tunjukkan aku jalan yang lurus. Kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kan? 17 kali kita minta tunjuk kepada Allah SWT. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kan? Jalan orang-orang yang kamu beri nikmat ke atas mereka. Ini nikmat apa tuan-tuan? Nikmat iman dan Islam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Tuhan ke atas mereka. Ya, ini orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Ini orang-orang Nasrani. Kerana apa? Kerana akidah mereka itu tersasar dari tauhid pada Allah SWT. Jadi itulah dia sedikit apa yang kita boleh kupas tentang amanah. Kalau nak cerita buat amanah ni tak cukup tazkirah 20 minit, kena satu kuliah. Tapi kita kesempatan yang ada itu terbatas, maka insya-Allah kita sama-sama lah hayati apa yang dikongsikan, dan mudah-mudahan sifat amanah itu ada dalam diri kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu yang baik dari Allah SWT, yang kurang daripada kita semua. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Aku lupa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.